Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang mendengar video ini. Kita sering mendengar orang yang mempersoalkan tentang kebenaran agama Islam, terutamanya mereka yang murtad, masuk agama Kristian ataupun golongan orientalis yang mencari kesalahan-kesalahan ataupun kepincangan yang didakwa kepincangan di dalam agama Islam. Dalam siri video yang lepas, saya telah menjawab beberapa persoalan yang ditimbulkan ataupun beberapa keraguan yang telah pun ditimbulkan oleh kelompok Melayu murtad tentang agama Islam dengan jawapan saya berikan daripada Bible dan juga Al-Quran. Namun, dalam video kali ini, saya ingin bertanya pula kepada anda yang mendakwa telah pun menemui jalan kebenaran, telah pun menemui hakikat Tuhan yang sebenar, iaitu Jesus. Jesus adalah Tuhan yang sebenar, yang telah pun datang dihantar oleh Bapanya, incarnate, menjelma sebagai manusia, in the form of human being, dalam bentuk manusia, to be crucified, untuk mati di tiang salib. Kemudian setelah mati di tiang salib dikuburkan, pada hari yang ketiga Jesus didakwa, dibangkitkan dan dibawa naik ke langit, menjadikan Jesus sebagai Tuhan ataupun divinity of Jesus, Jesus sebagai Tuhan. Jadi akidah yang anda yakini, anda dakwa, anda temui akidah yang benar ini mendakwa bahawa Jesus adalah Tuhan. Oleh itu, saya ingin mengemukakan 10 persoalan berkaitan dengan ketuhanan Jesus. Dan saya minta anda untuk mengkaji soalan ini dan berikan jawapan berdasarkan pada kitab suci anda, iaitu kitab Bible. Persoalan yang pertama, bagaimanakah anda mendakwa bahawa Jesus adalah Tuhan, sedangkan Jesus sendiri menyembah Tuhan yang Esa? Jesus sendiri menyembah Tuhan yang Esa. Anda boleh rujuk dalam New Testament, Mark, chapter yang ke-12, ayat 28 hingga ayat 30, di mana ada dijelaskan which commandment is the most important of all. Orang ramai bertanya pada Jesus, apakah ajaran yang paling penting yang kamu bawa? Lalu Jesus reply, the most important one is this. Listen Israel, ajaran yang paling penting yang aku bawa ialah ini. Dengarlah wahai Israel, the Lord our God is the only Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dalam ayat ini secara terang menjelaskan bahawa Jesus menjawab bahawa ajaran yang paling penting yang aku bawa ialah ini. Dengar wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu. Ini berarti Jesus mengajak menyembah Tuhan yang Esa. Jesus sendiri menyembah Tuhan yang Esa. Sekiranya Tuhan ini Esa, the Father adalah Tuhan, the Father is God. Bagaimanakah Jesus menjadi Tuhan? Sedangkan Jesus sendiri menyembah Tuhan yang Esa. Sekiranya Jesus Tuhan, bagaimana Tuhan menyembah Tuhan? Tuhan Allah yang disembah. Bagaimana Jesus menyembah Tuhan? Perhatikan juga ayat dalam John, New Testament John, chapter 17, ayat yang ketiga. Dijelaskan, and the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ, whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi bererti
mengenali kamu satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenali Jesus Christ whom you sent. Mengenali Jesus Christ whom you sent. Perhatikan ayat ini. Jesus menyatakan bahawa kejayaan yang sebenar ialah dengan mengenali kamu, wahai Tuhanku, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengenali Jesus Christ whom you sent, seorang yang kamu utuskan. Saya bacakan teks dalam bahasa Arab. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Bible John chapter 17 ayat yang ketiga dalam teks bahasa Arab, di mana disebutkan wal hayatul abadiyah hiya an ya'rifuka antallahul haqiqi. Kehidupan yang kekal abadi ialah an ya'rifuka anta, untuk mengenali kamu, wahai Tuhan, Allahul haqiqi, Allah yang sebenar. Wahdak, tiada satu-satunya Tuhan yang sebenar. Bila disebutkan antallahul haqiqi wahdak, kamu adalah Allah, Tuhan yang sebenar satu-satunya, tidak ada yang lain. Wa an ya'rifu Yasu'al Masih alladhi arsaltahu, dan mengenali Jesus Al-Masih alladhi arsaltahu, mengenali Jesus yang kamu utuskan. Perkataan arsaltahu di perkataan Rasul. Berarti dalam ayat ini menjelaskan bahawa Bible menjelaskan Jesus sebagai Rasul. Kita akan lihat penjelasan lebih detail nanti. Ya, dalam John ini menjelaskan, saya bacakan teks bahasa Arab, teks bahasa Melayu, teks bahasa Inggeris, menyatakan bahawa Jesus menegaskan Tuhan ini Maha Esa, dan dibezakan di antara Jesus dengan Tuhan yang Esa. Jadi bagaimana kamu mendakwa Jesus Tuhan, dalam masa yang sama the Father adalah Tuhan, sedangkan Jesus mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang Esa? Kalau Jesus sendiri menyembah Tuhan yang Esa, tidak mungkin Tuhan menyembah Tuhan. Berarti Jesus bukan Tuhan. Soalan yang kedua yang saya minta untuk anda fikirkan, bagaimanakah kamu mendakwa, bagaimanakah anda mendakwa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan Jesus sendiri mengaku bahawa baginda adalah seorang Rasul? Jesus tidak mengaku dia sebagai Tuhan. Sebaliknya, Jesus mengaku bahawa beliau, baginda, adalah seorang Rasul. Ayat dalam John yang saya bacakan tadi secara jelas, dalam bahasa Arabnya disebutkan wa an ya'rifu Yasu'al Masih alladhi arsaltahu, dan untuk mengenali Jesus Christ alladhi arsaltahu, yang kamu utuskan, wahai Tuhan. Perkataan arsaltahu daripada perkataan Rasul. Rasalah yang diutuskan. Berarti Jesus adalah utusan Tuhan. Jesus bukan Tuhan. Dalam teks bahasa Inggeris menyatakan bahawa and to know Jesus Christ whom you sent, untuk mengenali Jesus Christ yang kamu utuskan. Berarti ayat ini secara jelas, John chapter 17 ayat yang ketiga secara jelas menyatakan bahawa Jesus adalah utusan Tuhan. Jadi bagaimana kamu mendakwa bahawa Jesus ini sebagai seorang Rasul, Jesus ini sebagai Tuhan, sedangkan Bible menjelaskan bahawa Jesus adalah Rasul? Dalam Mark chapter yang ke-6, ayat yang ke-4 lebih jelas, di mana penjelasan dalam ayat ini cukup nyata. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-6. Perhatikan pada ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Jesus left the place and went back to his hometown, followed by his disciple. On the Sabbath, he began to teach in the synagogue. Jesus kembali ke tempatnya, ke tanah airnya di Jerusalem, dan diikuti oleh beberapa orang anak muridnya yang dipanggil Hawariyun, disciple. On the Sabbath, he began to teach in the synagogue. Pada hari Sabat, hari Sabtu, Jesus mula mengajar di sinagog. Perhatikan di sini tuan-tuan, ayat pertama dan kedua
Jesus pergi ke sinagog. Jesus tidak pergi ke gereja because there was no church in the time of Jesus. Tidak ada gereja pada zaman Jesus. Jesus pergi sinagog hari Sabtu, bukan hari Ahad. Ya, hari Sabtu sinagog, bukan hari Ahad ke gereja. Kemudian perhatikan dalam ayat yang keempat, apabila Jesus sampai di Jerusalem, mengajak orang ramai, Bani Israel, untuk beriman dengan dakwah yang dibawa. Di kali itu ada beberapa orang daripada adik-beradiknya yang sama ibu, ya, seibu. Maryam, adik-beradik beliau yang bersamanya datang dalam pertemuan itu, tetapi mereka tidak beriman, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Jesus. Orang ramai tertanya-tanya, bukankah ini ahli keluarganya, kenapa tidak ikut? Lalu Jesus menjawab, ya, prophets are respected everywhere except in their own hometown and by their relatives and their family. Ayat ini menjelaskan bahawa ketika mana orang ramai bertanya, Bani Israel bertanya, ini kan ahli keluarganya, kenapa tidak ikut ajaran yang dibawa oleh Jesus? Lalu Jesus menjawab, prophets are respected everywhere. Seorang nabi sentiasa dimuliakan, dihormati di mana sahaja, except in their own hometown and by their relative and their family. Melainkan di tanah airnya sendiri dan di kalangan saudara-saudara dan ahli keluarganya. Berarti prophet, seorang nabi, seorang rasul dihormati di sana sini. Jesus merujuk pada dirinya sebagai seorang rasul yang tidak diberikan penghormatan oleh orang kampungnya ataupun orang yang berasal di tanah airnya sendiri. Ini berarti Jesus sendiri mengakui dirinya sebagai nabi, dirinya sebagai rasul. Bagaimana kamu mendakwa bahawa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan Jesus mendakwa dia sebagai rasul? Saya ambil ayat yang ketiga. Anda boleh merujuk dalam Matthew chapter yang ke-15, ayat 24. Then Jesus reply, ketika mana ada orang meminta pertolongan pada beliau yang bukan daripada kalangan Bani Israel. Lalu Jesus menjawab, I have sent only to the lordship of the people of Israel. I have sent only to the lordship of the people of Israel. Aku hanya diutuskan kepada bangsa Israel, khusus pada mereka yang sesat. Mungkin dalam terjemahan bahasa Melayu ini tidak nampak jelas perkataan rasulnya. Tetapi sekiranya anda merujuk kepada Bible dalam bahasa Arab, tentu akan nampak perkataan rasul ini. Faqal, lalu Jesus menjawab, ursil, aku diutuskan, diutuskan illa ila kharafi bani Israel ad-dha'ah. Ursilu, aku diutuskan, ya, sebagai ursilu, aku diutuskan. Berarti Jesus adalah rasul. Perkataan rasul jelas dalam ayat ini. Ursilu, aku diutuskan, illa ila kharafi bani Israel. Aku hanya diutuskan kepada kelompok yang sesat di kalangan Bani Israel. So, ketiga-tiga ayat yang saya ambil tadi daripada John, Mark dan juga Matthew, ketiga-tiga ayat ini menyatakan bahawa Jesus adalah seorang rasul. Jesus mendakwa dirinya sebagai seorang rasul. Jadi bagaimana anda boleh mendakwa bahawa Jesus adalah Tuhan? Sedangkan ketiga-tiga ayat dalam Bible ini menjelaskan bahawa Jesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebagai rasul, bukan Tuhan. Sorry. Jesus mengaku dirinya sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Persoalan yang ketiga yang saya ingin tanyakan kepada anda, bagaimana kamu mendakwa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan Bible menjelaskan Jesus adalah seorang nabi? Tadi poin yang kedua, saya menyatakan bahawa Jesus sendiri mendakwa beliau adalah seorang rasul. Ya, Jesus mendakwa baginda adalah seorang rasul. Dan ia termaktub dalam Bible. Dalam masa yang sama,
Bible juga menjelaskan bahawa Jesus adalah seorang rasul ataupun seorang nabi. Anda boleh rujuk dalam New Testament, Injil ataupun Gospel, Luke, chapter 24, ayat yang ke-19. Apabila orang ramai melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Jesus, miracle yang ditunjukkan oleh Jesus, ramai orang teruja. Apabila ditanya tentang Jesus, they answered, "This man was a prophet." Orang ini adalah seorang rasul. Perhatikan, orang ramai mendakwa Jesus adalah seorang rasul. This man was a prophet. Ayat ni cukup jelas bahawa penyaksian orang ramai yang melihat mukjizat Nabi Isa AS ataupun Jesus mengetahui bahawa Jesus adalah rasul yang diutuskan kepada mereka. Ini yang termaktub dalam Luke, chapter yang ke-24, ayat yang ke-19. Anda juga boleh merujuk dalam John, chapter yang ke-7, ayat 40 hingga 41. Apabila Jesus bersama dengan orang ramai menyampaikan dakwahnya, menunjukkan mukjizat-mukjizat baginda, some of the people in the crowd heard him say this and said, orang ramai yang mendengar apa yang dikatakan oleh Jesus, dan sebahagian mereka berkata, "This man is really the prophet." Orang ini adalah seorang nabi. Ini dalam John chapter yang ke-7 ayat yang ke-40. Penegasan orang ramai bahawa Jesus adalah seorang rasul, prophet. So, kedua-dua ayat ini sama ada dalam Luke chapter 24 ayat 19 ataupun dalam John chapter yang ke-7 ayat yang ke-40 menegaskan secara terang dan jelas bahawa Jesus adalah seorang rasul. Jadi bagaimana anda mendakwa bahawa Jesus adalah Tuhan sedangkan Bible menjelaskan Jesus adalah rasul? Dan kalau kita perhatikan teks dalam bahasa Greek lebih jelas. Tuan-tuan boleh perhatikan teks dalam bahasa Greek, di mana penjelasan dalam teks bahasa Greek ini menyatakan bahawa hutos estin eletos ho prophet. Hutos estin eletos ho prophet. This is truly the prophet. Orang ini benar-benar. Hutos estin, orang ini. Eletos, truly. Ho prophet, seorang nabi. Sekiranya Jesus sebagai Tuhan, ayat ini tidak berbunyi hutos estin eletos ho prophet. Orang ini benar-benar seorang nabi ataupun seorang rasul, prophet. Sekiranya Jesus Tuhan, ayat ini akan berbunyi seperti ini. Hutos estin eletos ho theos. Perkataan ho theos perlu ada. Hutos estin, this man, eletos, truly, hotios, benar-benar Tuhan. Hotios adalah Tuhan. Tetapi Bible tidak menggunakan hotios Tuhan. Sebaliknya, Bible menggunakan perkataan ho prophet, seorang nabi. Jadi penegasan sama ada teks dalam Bible dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ataupun bahasa Greek secara terang-terangan menyatakan bahawa Jesus adalah seorang rasul ataupun nabi. Bahkan saya rujuk ayat yang sama dalam teks bahasa Arab. Saya bacakan teks bahasa Arab untuk menjadi rujukan pada anda semua. Hadzal rajulu huwa nabiyyu haqqan. Hadzal rajulu huwa nabiyyun haqqan. Orang ini benar-benar seorang nabi. Tidak disebutkan hadzal rajulu huwa Allah. Orang ini adalah Allah, tidak. Sebaliknya dinyatakan hadzal rajulu huwa nabiyyu haqqan. Orang ini adalah nabi yang benar. So bagaimanakah anda mendakwa Jesus sebagai Tuhan sedangkan Bible secara jelas dan terang menyatakan bahawa Jesus adalah seorang rasul?
Yang keempat, persoalan yang keempat, bagaimana kamu mendakwa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan pengikut-pengikut di zaman Jesus tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang memanggil Jesus sebagai Hotheos, Tuhan. Sebaliknya, mereka memanggil Jesus sebagai Rabboni ataupun Rabbi. Rabboni ataupun Rabbi. Rabbi adalah dalam bahasa Greek. Rabbi adalah dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Greek dipanggil didaskalos, bermaksud seorang guru yang mengajar, ataupun teacher dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Jadi pengikut-pengikut Jesus memanggil Jesus Rabbuni, wahai guruku, wahai guru, ataupun didaskalos, ataupun teacher. Saya bacakan untuk rujukan kepada anda semua dalam Matthew chapter yang ke-36, chapter yang ke-22 ayat ke-36. Orang ramai, kita perhatikan, orang memanggil Jesus sebagai Rabbi, teacher. Teacher dalam bahasa Inggeris, didaskalos dalam bahasa Greek, Rabbi dalam bahasa Hebrew. Rabbi, he asked, which is the greatest commandment in the law? Wahai guru, dia bertanya, which is the greatest commandment in the law? Apakah ajaran yang paling penting dalam hukum agama ini? Perhatikan ayat yang ke-36 ini. Pengikut Jesus bertanya kepada Jesus, Rabbi, memanggil Jesus Rabbi, guru, teacher, guru, teacher. Sekiranya Jesus adalah Tuhan, pengikut baginda tidak akan memanggil beliau sebagai guru. Sebaliknya, akan memanggil beliau sebagai wahai Tuhanku. Mengapakah anak murid Jesus sendiri memanggil Jesus sebagai guru ataupun Rabbi dalam bahasa Hebrew? Ini berarti jelas dalam minda di zaman Nabi Isa AS, di zaman Jesus, sama ada di kalangan orang ramai ataupun pengikutnya yang mengikuti ajaran Jesus, bahawa Jesus adalah seorang Nabi. Sebab tugas Nabi adalah menjadi guru, menjadi Rabbi kepada pengikut-pengikutnya. Dan tidak ada panggilan Hotheos, Tuhan, untuk Jesus. Anda juga boleh merujuk panggilan Rabbi untuk Jesus ini dalam John chapter yang ke-20, ayat 16 hingga 17, di mana seorang wanita yang bernama Maria Magdalene juga memanggil Jesus dengan panggilan Rabbuni. Rabbuni. Jesus dipanggil oleh Maria Magdalene, di mana ada pendapat yang menyatakan bahawa Maria Magdalene ini adalah merupakan isteri kepada Jesus, dan pada Maria Magdalene inilah Jesus mendapat anak. Kita akan bincangkan dalam video yang lain tentang perkahwinan Jesus. Namun demikian, Maria Magdalene ketika itu memanggil Jesus sebagai Rabbuni, wahai guruku, Rabbi. Demikian juga di kalangan disciple ataupun Hawariyun, anak murid Jesus yang rapat, Peter dan juga Judas yang telah pun khianat pada Jesus, memanggil Jesus sebagai Rabbi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-9 ayat yang ke-5 dan Mark chapter 11 ayat 21, di mana Peter ataupun Petrus memanggil Jesus sebagai Rabbi. Manakala Judas yang khianat masih lagi memanggil Jesus sebagai Rabbi. Dikala mana, seperti mana yang diceritakan oleh Bible, usaha untuk menangkap Jesus yang dilakukan oleh mereka. Judas yang khianat memanggil Jesus sebagai Rabbi. Anda boleh rujuk dalam Mark chapter 14 ayat ke-43 hingga 46. Demikian juga pengikut-pengikut Jesus, orang di kalangan Bani Israel yang beriman dengan ajaran Jesus, memanggil Jesus sebagai Rabbi. Anda boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-10 ayat 51 hingga ayat 52.
Jadi bagaimana anda mendakwa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan orang ramai dan pengikut Jesus memanggil Jesus sebagai Rabbi dan mereka tidak memanggil Jesus sebagai Tuhan? Persoalan yang kelima. Bagaimanakah kamu mendakwa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan Jesus digoda dan diuji oleh syaitan? Bagaimana mungkin Tuhan boleh digoda oleh syaitan? Bagaimana mungkin syaitan boleh diuji oleh Tuhan, boleh diuji oleh iblis? Satu benda yang tidak masuk akal perkara ini. Sepatutnya Tuhanlah yang dapat menguasai iblis ataupun syaitan, bukan syaitan menggoda Tuhan. Perkara ini termaktub dalam Luq chapter yang keempat, ayat pertama hingga ayat 13. The temptation of Jesus Christ. Godaan-godaan yang dilalui oleh Jesus Christ, yang dilakukan oleh syaitan, ataupun iblis. Dalam Matthew chapter yang keempat, ayat pertama hingga ayat 11. Dalam Mark tidak menceritakan agak detail, hanya sepintas lalu. Chapter yang pertama ayat 12 hingga ayat 13. Mark menceritakan ringkas. Tetapi Luke dan Matthew menceritakan agak detail. Bagaimana ujian yang dilalui oleh Jesus, yang dilakukan oleh devil, yang dilakukan oleh syaitan. Setelah Jesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam dalam keadaan baginda kelaparan ketika itu, lalu devil, syaitan datang pada beliau. Jika benar engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini bertukar menjadi roti. Sehingga ini persoalan pertama. Persoalan yang kedua, sekiranya benar kamu ni anak Allah, naik bangunan ni di Baitullah dan terjun ke bawah. Sekiranya benar kamu anak Tuhan, maka malaikatnya akan menatang kamu supaya tidak jatuh tersentuh oleh batu-batu. Dan persoalan yang ketiga, sekiranya kamu, ketika mana persoalan ketiga ini, Jesus dibawa oleh syaitan naik ke puncak bukit, dipertontonkan apa yang ada di hadapan sana, tentang dunia yang indah, kerajaan yang besar. Lalu dinyatakan pada beliau, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud kepada aku. Jika engkau sujud kepada aku, cuba tuan-tuan bayangkan, bagaimana iblis boleh memerintahkan Tuhan untuk sujud kepada beliau. Dengan menawarkan, inilah kerajaan yang kamu nampak di hadapan sana, dengan diperhatikan daripada puncak gunung, puncak bukit. Satu kawasan yang luas dengan kerajaan yang besar, dan ditawarkan kepada Jesus, sekiranya kamu ingin sujud kepada aku, ini semua adalah milik kamu. Bagaimana Tuhan boleh ditawarkan perkara ini? Dan bagaimanakah Tuhan boleh diuji oleh syaitan dengan ujian-ujian seperti ini? Bukankah ini tanda yang jelas bahawa Jesus adalah manusia yang juga berhadapan dengan ujian-ujian yang dilakukan oleh iblis dan juga syaitan? Tidak mungkin Tuhan diuji oleh iblis, sebab Tuhanlah yang menciptakan iblis dan syaitan. Tuhanlah juga yang mengawal iblis dan syaitan. Bagaimana Tuhan boleh diuji oleh iblis ataupun digoda oleh iblis dan syaitan? Persoalan ini anda tanya pada diri anda sendiri. Bagaimanakah anda boleh mendakwa bahawa Jesus adalah Tuhan, sedangkan anda mengetahui bahawa Jesus digoda oleh syaitan, dan ini termaktub di dalam Bible. Ini 5 persoalan. Bahagian pertama yang saya ajukan kepada anda untuk menjadi renungan anda semua. Bagi anda yang mencari kebenaran, lihatlah persoalan ini, jawablah persoalan ini. Kita jumpa bahagian yang kedua untuk menyambung 5 lagi
persoalan yang lain yang berjumlah kesemuanya 10 persoalan. Jumpa anda di bahagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.